Okey, seterusnya kita tengok bab ke-26. Tidurnya orang yang berjunub. An Ibn Umar anna Umar bin Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub? Beliau berkata, iya, jika ia telah berwuduk maka hendaklah ia tidur meski dalam keadaan junub. Jadi kita tengok hadis ini adalah hadis riwayatkan daripada anak, riwayatkan kepada bapa. Ibnu Umar riwayatkan kepada Umar, dan Umar bertanyakan Nabi SAW. Sebenarnya kalau kita nak tengok, kalau Ibnu Umar nak terus skip bapa dia, boleh tak? Boleh je, pasal Ibnu Umar pun adalah seorang sahabat, betul? Seorang sahabat yang agung juga. Jadi seandainya dia tidak amanah ataupun dia nak dapatkan nama, itu boleh je dia skip. Dia tolak Umar, lalu dia pun tanya, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa ilmu itu nak kena amanah. Nak kena amanah. Kita nak kena tengok daripada mana kita ambil. Dan kita tak boleh nak buang, ataupun kita sebelum kita sahihkan sesuatu perkara, kita tak boleh nak katakan. Dan seandainya dan itu kita katakan bahawa setiap orang itu tak lepas daripada kesilapan. Dan seandainya dia tersilap, itu haruslah dia memperbaiki kesilapannya. Dan apa pun kita katakan bahawa dalam kita menyampaikan ilmu haruslah menjadi seorang yang amanah, dan tidak lari daripada kesilapan, maka harus memperbaiki apabila telah ditegur. Jadi ini satu bab yang penting, iaitu apabila kita meriwayatkan hadis, riwayatkan daripada orang-orangnya, dan janganlah kita jump the queue, ataupun kita terus potong orang-orang yang penting, lalu kita nak nampakkan yang kita ni lah yang pandai, ataupun kita lah yang paling afdal. Jadi kita tengok keterangan hadis. Anna Umar bin Khattab sa'ala, bahwasanya Umar bin Khattab bertanya. Secara lahiriah Ibnu Umar hadir pada saat Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadis ini masuk dalam deretan riwayat beliau. Yang masyhur meriwayatkannya dari beliau adalah Nafi'. Diriwayatkan daripada Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwasanya ia berkata, wahai Rasulullah, berdasarkan hal ini maka hadis di atas masuk dalam deretan riwayat Umar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Yahya Al-Qattan, dari Ubaidillah, dari Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar. Namun perbezaan ini tidak terpengaruh pada kesahihan hadis yang dimaksudkan. Adapun kesesuaian hadis dengan judul bab dapat dilihat dari sisi apabila seorang yang berjunub boleh tidur di rumah, maka boleh juga tinggal di dalamnya meski tidak tidur, kerana dua hal tersebut tidak berbeza. Atau dapat juga dikatakan bahawa tidurnya orang yang berjunub berkonsekuensi terhadap bolehnya orang yang terjaga untuk menetap di rumah meski dalam keadaan junub. Sebab orang yang tidur dalam keadaan junub pasti pernah terjaga, minimal saat ia berwuduk sebelum tidur. Tidak ada perbezaan dalam masalah ini. Bab tentang tidurnya orang junub hanya ada dalam naskah karimah dan tidak ditemukan pada naskah lain. Adapun selain naskah karimah, hadis Ibnu Umar ini disebutkan langsung setelah bab sesudahnya, iaitu bab orang yang berjunub kemudian dia tidur. Jadi ini perbahasan yang lalu kita dah bahaskan tentang boleh atau tidak seorang yang berjunub itu tidur. Maka seafdal-afdalnya dia ambil wuduk. Dan kerana itu Nabi SAW jawab iya, dan dia haruslah mengambil wuduk. Nanti kita akan bahaskan bagaimanakah pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i, dalam menangani masalah sedemikian. Jadi seterusnya kita tengok bab ke-27, orang yang junub lalu berwuduk lalu tidur. An Urwah an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddau lis-salah. Diriwayatkan daripada Urwah daripada Aisyah, ia berkata, Urwah ni Urwah yang mana? Adalah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair apa kena-mengena dengan Aisyah? Dia ada tadi persaudaraan tak?
Siapa? Kerana Urwah bin Zubair mak dia siapa? Asma. Mak dia Asma binti Abi Bakar. Dan Asma dengan Aisyah siapa? Adik-beradik. So jadi Urwah dengan Aisyah siapa? Anak buah. Betul tak? Anak buah. Kita panggil anak buah lah. Tak tahu buah yang mana. Jadi kita tengok daripada Urwah dari Aisyah. Jadi dia tanya makcik dia. Biasanya Nabi SAW jika mau tidur sedang ia dalam keadaan junub, maka beliau mencuci kemaluannya dan berwuduk seperti wuduk hendak salat. Wa tawaddau lis-salah, seperti wuduk hendak salat. Artinya berwuduk sebagaimana wuduk yang dilakukan oleh seorang yang akan melaksanakan salat. Bukan bererti ia berwuduk kerana hendak mengerjakan salat. Beza Dia seperti orang yang berwuduk untuk salat, tapi bukan dia nak salat. Kerana nak salat tak cukup dengan wuduk, kena mandi dulu. Cuma itu nak mengangkat hadas kecil, tetapi tak bermaksud hadas besar. Itu pun sekali dah terangkat. Hanya saja dimaksudkan adalah wuduk dalam pengertian syariat, bukan ditinjau dari segi bahasa. Begitu juga dengan hadis An-Nafi' An Abdillah qala istafta Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda. Diriwayatkan daripada Nafi' dari Abdullah, ia berkata Umar meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub? Maka beliau bersabda, iya jika ia telah berwuduk. Keterangan hadis faqala na'am idza tawadda. Maka beliau bersabda, ya jika ia berwuduk. Dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Juraij dari Nafi' disebutkan dia tawadda thumma dia nam, hendaklah ia berwuduk kemudian tidur. Seterusnya an Abdullah bin Umar annahu qala zakara Umar bin Khattab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu al-janabatu min al-laili faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda waghsil dhakaraka thumma nam. Daripada Ibnu Umar, ia berkata Umar bin Khattab menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ia mengalami junub pada malam hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, berwuduklah, cucilah kemaluanmu dan tidurlah. Jadi kita bahaskan kerana itu semua hadis-hadis yang sama ertinya, cuma lain periwayatannya. Lalu kita tengok bagaimanakah pendapat para ulama dalam menyikapi masalah ini. Tengok zakar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyebutkan lafaz ini berkonsekuensi bahawa hadis yang dimaksudkan dalam kategori riwayat Ibnu Umar sebagaimana ada pada kebanyakan perawi. Yang namanya adalah Abu Nuh yang meriwayatkan daripada Malik. Saya menambahkan dalam riwayat tersebut daripada Umar. Lalu An-Nasa'i telah menerangkan sebabnya dalam riwayatnya dari jalur Ibnu Aun daripada Nafi'. Ia berkata Ibnu Umar sedang junub, lalu ia datang kepada Umar dan mengatakannya. Lalu Umar datang kepada Rasulullah dan bertanya, maka beliau bersabda hendaklah ia berwuduk dan tidur. Berdasarkan keterangan ini, maka maksud kata ganti pada lafaz bahawa ia mengalami junub, bahawa Ibnu Umar dan bukan Umar. Sedangkan sabda beliau berwuduklah, ada kemungkinan Ibnu Umar ada di sana, lalu pembicaraan diajukan secara langsung kepadanya. Kira dikatakan tawadda waghsil zakraka, berwuduklah dan cucilah kemaluanmu. Dalam riwayat Abu Nuh disebutkan ighsil zakraka thumma tawadda thumma nam, cucilah kemaluan. Cucilah kemaluan kemudian berwuduk lalu tidur. Beza tak? Beza. Yang pertama tadi apa? Tawadda dulu, iaitu berwuduk dulu baru cuci kemaluan. Yang kedua adalah cuci kemaluan dulu baru berwuduk. Jadi mana satu nak ikut ni? Dua-dua. Sekali junub cuci kemaluan dulu, lagi sekali junub wuduk dulu. Di sini kita akan tengok maksudnya bagaimana. Lafaz ini merupakan bantahan bagi mereka yang memahami hadis bab ini secara lahiriah sahaja, iaitu bolehnya mendahulukan wuduk daripada mencuci kemaluan. Kerana
Maksud wuduk bukan untuk mengangkat hadas, tetapi semata bernilai ibadah. Kerana junub itu lebih berat dari sekadar menyentuh kemaluan. Dan dengan berdasarkan riwayat Abu Nuh, jelaslah bahawa mencuci kemaluan lebih didahulukan daripada wuduk. Namun boleh diakhirkan dengan tidak menyentuh kemaluan, menurut yang berpendapat bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wuduk. Okey. Jadi ini kita kembali kepada apa yang kita faham tentang kemaluan. Kemaluan faham maksudnya dalam hukum kita bila dah berwuduk, kita sentuh kemaluan batal atau tidak. Ini kembali kepada hukum tadi. Seandainya kita berwuduk baru kita nak cuci kemaluan, itu bagi siapa yang berpendapat bahawa tidak batal wuduk, itu tak jadi masalah. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i, seandainya kita berpendapat bahawa menyentuh kemaluan itu membatalkan wuduk, jadi kita cuci dulu kemaluan baru berwuduk. Tapi bagi orang yang berpendapat kalau sentuh kemaluan itu tak membatalkan wuduk, itu tak menjadi masalah baginya. Walaupun dia dah berwuduk, dia boleh sentuh kemaluannya. Jadi kita nak keluarkan daripada khilaf dan nak keluar daripada keraguan-raguan, kita cuci dulu kemaluan, baru kita berwuduk. Jadi itu cara jalan yang paling selamat. Jadi Ibnu Daqiq al-Aid berkata, teks hadis ini ada yang berupa perintah dan ada yang berupa syarat. Hal ini menjadi pegangan bagi orang yang mewajibkan perbuatan tersebut. Sementara Ibnu Abdul Bar berkata, jumhur ulama berpendapat bahawa hukumnya adalah sunnah. Itu underline tu. Jumhur ulama berpendapat bahawa hukumnya adalah sunnah, sementara pengikut mazhab Zahiriyah mengatakan wajib, namun pandangan ini dianggap ganjil. Jadi boleh tak? Jadi para ulama memahami bahawa maksud kena ambil wuduk dahulu itu adalah sunnah ataupun digalakkan. Itu adalah yang digalakkan, tetapi bukanlah wajib, kecuali pendapat Zahiri, Abu Daud Al-Zahiri. Al-Zahiri ini pendapat yang macam mana? Al-Zahiri ini adalah salah satu mazhab yang termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Cuma dia punya sumber dia akan ambil secara zahir ayat tersebut. Faham Maksudnya dia akan hukum suatu hukum tu secara zahirnya. Kalau begitu, begitulah. Tanpa memerhatikan banyak lagi faktor-faktor lain yang juga turut boleh dibincangkan untuk menjadikan hukum. Kerana apa? Kerana ini antara fahamannya ataupun cara pendekatannya memahami hukum, tetapi tetap tak terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana sumbernya masih satu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu tidak menambah selain daripada itu. Jadi ini kita katakan perbezaan pendapat. Jadi kalau kita nak ambil yang mana, wajib ke yang sunnah? Wajib. Kita nak ikut Zahiri ke Syafi'i? Ini kita katakan bahawa kita boleh ikut yang baik itu, dan untuk tidak mendatangkan kekeliruan di antara masyarakat, itu kita ambil yang zahirnya mazhab Syafi'i. Itu pun tak bertentangan dengan syariat, malah disokong oleh jumhur ulama. Jadi itu hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Itu lalu disebutkan ijma' di situ. Sementara pengikut mazhab Zahiri mengatakan wajib, namun pendapat ini adalah pendapat yang ganjil. Lalu ulama mengatakan walaupun dia katakan wajib, tapi itu adalah pendapat yang ganjil. Ibnu Al-Arabi berkata, Imam Malik dan Imam Syafi'i berkata, bagi orang yang berjunub tidak boleh tidur sebelum berwuduk. Namun sebahagian generasi kebelakangan mengingkari penukilan ini. Mereka berkata bahawa Imam Syafi'i tidak mengatakan wajib, dan tidak seorang pun sahabatnya yang mengetahuinya. Tetapi perkataan Ibnu Al-Arabi bisa diartikan bahawa maksudnya adalah menafikan hukum mubah, bukan untuk menetapkan hukumnya wajib. Atau wajib di sini adalah wajib sunnah, artinya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Hal itu kerana Ibnu Al-Arabi menempatkan pandangan ini sebagai lawan kepada pendapat Ibnu Habib yang mengatakan bahawa hukumnya adalah wajib, yakni wajib dalam arti fardu. Istilah seperti ini banyak kita temukan dalam mazhab Maliki. Dan bila kita bahaskan tentang mazhab Syafi'i, itu sendiri ada perbezaan pendapat. Jadi apa pun dia punya kesimpulannya, mencuci kemaluan atau berwuduk itu adalah sunnah. Adalah sunnah
Kalau yang dimaksudkan, kalau betul Imam Syafi'i mengatakan wajib, itu pun wajib yang dimaksudkan adalah sunat muakkad. Sunat muakkad yang sangat-sangat digalakkan. Kerana memang Nabi SAW mengatakan apa? Na'am, tawadda thumma nam. Nabi katakan, ya boleh tidur, tapi wuduk dulu. Jadi kat situ ada wajahnya, iaitu wuduk dulu baru tidur. Nabi bagikan syarat. Tapi itu para ulama fahami bahawa itu bukanlah sesuatu yang wajib, atau sesuatu yang fardu. Selanjutnya Ibn Arabi mengisyaratkan dukungannya terhadap pendapat Ibn Habib, sedangkan Abu Awanah di dalam sahihnya menempatkan hal ini dalam satu bab khusus, iaitu bab wajib. Dia buat satu bab iaitu wajib berwuduk bagi yang berjunub jika ingin tidur. Boleh tak? Kalau Imam Bukhari dia ada letak wajib tak? Dia tak letak wajib. Kalau kita tengok bab-bab ke atas tadi, dia katanya berwuduknya seorang yang junub lalu tidur. Betul? Tapi dia tak letakkan wajib. Tapi kalau contohnya Ibn Habib meletakkan wajib berwuduk bagi yang berjunub jika ingin tidur. Kemudian ia dan Ibn Khuzaimah berdalil bahawa hukumnya tidak wajib. Ia berdasarkan hadis Ibn Abbas dari Nabi SAW. Hanya saja aku disuruh berwuduk jika mahu melakukan salat. Dia berdalil dengan hadis itu. Jadi para ulama yang mengatakan itu tidak wajib, ia berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Ia disuruh berwuduk jika mahu melakukan salat. Hadis ini telah disebutkan dalam bab jika bersetubuh kemudian mengulanginya. Akan tetapi Ibn Rushd Al-Maliki mengkritik tajam cara penetapan hukum dari hadis ini, dan apa yang beliau katakan cukup jelas. Imam Tahawi menukil daripada Abu Yusuf yang berpandangan bahawa perbuatan tersebut tidak termasuk sunnah. Dalam hal itu beliau berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq daripada Al-Aswad daripada Aisyah, Rasulullah SAW junub lalu tidur dan tidak menyentuh air. Walam yamsahul ma', itu tidak menyentuh air. Riwayat ini dikutip oleh Abu Daud dan ahli hadis lainnya. Akan tetapi pandangan ini dikoreksi dengan mengatakan bahawa para penghafal hadis berkata Sunnya Ibnu Ishaq telah mengalami kekeliruan dalam hal ini. Jika dikatakan ia tidak keliru, maka riwayatnya dapat diartikan bahawa beliau SAW sengaja meninggalkan wuduk untuk menjelaskan bahawa hal tersebut tidak boleh ditinggalkan supaya tidak diyakini sebagai suatu yang wajib, atau perkataannya tidak menyentuh air ditafsirkan bahawa beliau tidak menyentuh air untuk mandi. At-Tahawi cenderung mengartikan wuduk dalam hadis ini iaitu membersihkan menurut bahasa. Dia beralasan bahawa Ibnu Umar sebagai pelaku kisah ini berwuduk dalam keadaan junub dan tidak mencuci kakinya, sebagaimana diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Nafi'. Akan tetapi pendapat beliau juga dijawab dengan mengatakan bahawa pengertian wuduk telah dikaitkan dengan salat. Dalam riwayat dari Nafi' dari Aisyah seperti yang telah dikemukakan seperti di atas, dan inilah yang dijadikan pegangan. Bisa jadi Umar tidak membasuh kakinya kerana ada uzur. Tengok, jadi kat sini dia mengemukakan banyak pendapat tentang masalah nak letakkan dia wajib atau sunnah je. Jadi ini kita menunjukkan bahawa ketelitian para ulama dan tidak cepat menghukum selagi tidak melihat kepada semua aspek. Dan dia tak boleh ambil satu dan dia ambil dan dia menjadikan itu satu hukum mengikut pendapatnya. Jumhur ulama berpendapat wuduk di sini adalah wuduk secara syar'i. Adapun hikmahnya adalah meringankan hadas, apatah lagi berdasarkan pendapat atau mazhab yang membolehkan mandi secara terpisah, sehingga seorang yang berniat mandi saat berwuduk akan mengangkat hadas dari anggota wuduk berdasarkan pendapat yang sahih. Keterangan ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah yang dinukil oleh orang-orang thiqah daripada Syaddad bin Aus. Ia berkata, jika seorang di antara kalian junub pada waktu malam kemudian ingin tidur, hendaklah ia berwuduk. Sungguhnya berwuduk itu setengah daripada mandi junub. Ada pula yang berpendapat bahawa hikmahnya adalah kerana wuduk merupakan salah satu bentuk dari dua taharah yang dapat digantikan dengan tayammum. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad hasan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW sedang junub dan ingin tidur, maka beliau berwuduk atau bertayammum. Kemungkinan tayammum di sini adalah ketika sulit mendapatkan air.
Ada yang mengatakan hikmahnya wuduk di sini adalah membangkitkan gairah untuk mengulang jima' atau mendorong untuk mandi. Ibnu Daqiq al-Aid berkata Imam Syafi'i menetapkan bahawa perbuatan demikian tidak berlaku bagi wanita yang sedang haid, sebab jika ia mandi sebelum haidnya berhenti, hadasnya tidak terangkat. Jadi ini tak boleh apply untuk orang yang haid. Jadi ini apply kepada orang apa? Orang yang berjunub. Orang yang berjunub. Ia berbeza dengan orang yang berjunub. Tetapi jika haidnya berhenti, maka hal itu dianjurkan. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran. Di antaranya iaitu yang pertama, tidak harus menyegerakan mandi wajib. Hanya saja hal itu akan menyulitkan ketika ingin melaksanakan salat. Yang kedua, anjuran untuk membersihkan diri ketika hendak tidur. Nombor tiga, Ibnul Jauzi berkata, hikmah dari itu semua adalah kerana malaikat akan menjauh dari seorang yang kotor dan bau yang tidak enak. Lain halnya dengan syaitan yang akan mendekati sesuatu yang kotor dan bau yang tidak enak. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu kesimpulannya hikmah. Hikmah daripada pensyariatan Nabi SAW suruh kita ambil wuduk dan cuci kemaluan. Tetapi apa pun kita katakan bahawa berwuduk itu hukumnya adalah sunnah yang digalakkan. Sunnah yang digalakkan kerana terlalu banyak hadis Nabi SAW yang menggalakkan untuk kita ambil wuduk. Jadi ada baiknya kita ambil wuduk sebelum tidur. Tapi seandainya tidak, itu tidak menjadi masalah mengikut ijma' ulama bahawa itu bukanlah wajib, malah itu adalah sunnah. Okey, jadi kita dah habis tentang perbahasan mengenai bab iaitu orang yang junub dan dia ambil wuduk ataupun tidak. Okey, seterusnya kita tengok bab ke-28, bertemunya dua khitan. Apa maksud dua khitan? Maksudnya dua kemaluan. Maksudnya kemaluan lelaki bertemu dengan kemaluan wanita. Apa yang harus dilakukan? Tahap mana dia nak kena mandi? Adakah bila bertemu je itu nak kena mandi ataupun tidak? Jadi kita tengok bab ke-28, bertemunya dua khitan. An Abi Rafi' an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghaslu. Ini daripada Abu Rafi', daripada Abu Hurairah. Ini dari Nabi SAW. Beliau berkata, jika seseorang duduk di antara kedua peha, iaitu isterinya, kemudian mengarahkan semua kemampuan kepadanya, iaitu dengan berjima', maka wajib ia mandi. Itu pasal disebutkan idza jalasa baina syu'abihal arba'. Jika ia duduk baina, di antara syu'abiha, kedua peha. Peha tahu kat mana? Jadi duduk antara dua peha. Boleh faham jadi bila disebutkan kedua peha isterinya, maka kemudian mengarahkan semua kemampuannya. Maksudnya dia kuatkan tenaganya untuk berjima'. Jadi ini faham sendiri maka wajib mandi. Okey, jadi kita tengok keterangan hadis. Bertemunya dua khitan, maksudnya dua khitan di sini adalah kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Underline kat situ. Maksud dua khitan adalah kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Khitan adalah memotong kulit yang menutup ujung kemaluan lelaki dan memotong daging tipis di antara vagina wanita yang menyerupai jenggir ayam. Apa maksud ayam pula kat sini? Saya rasa fahamlah. Maksudnya khitan di situ maksudnya khitan itu kena buang kulit yang di depan. Jadi disebutkan idza jalasa, jika ia telah duduk. Kata ganti yang terdapat pada kalimah jahada dan mengarahkan kemampuannya adalah kata ganti untuk orang ketiga lelaki. Ini kata ganti pada kata syu'abiha. Hina kata jahadaha adalah untuk wanita, iaitu pemakaian kata tersebut sejelas ada pada riwayat Ibnu Al-Munzir dari sanad yang lain daripada Abu Hurairah. Ia berkata, idza ghasyiya ar-rajul imra'atuhu faqa'ada baina syu'abiha,
jika seorang lelaki menggauli isterinya dan telah duduk di antara bahagian tubuhnya. Kata syu'ab adalah bentuk plural dari kata syu'bah, artinya bahagian dari sesuatu. Maksudnya menurut sebagian pendapat adalah kedua tangannya dan kedua kakinya, kedua kakinya dan kedua pahanya, atau kedua betisnya dan pahanya, atau kedua paha dan iskahnya. Yang lain mengatakan kedua paha dan kedua syafarahnya atau bahagian tubuh yang lain. Jadi itu definisi yang berbeza-beza di antara para ulama, kerana disebutkan syu'abiha. Ini daripada perkataan syu'bah. Daripada itu bahagian sebahagian. Dari sebahagian mana-mana tempat pun di antara bahagian tubuh wanita. Al-Azhari berkata bahawa iskah daripada bibir kemaluan. Jadi dimaksudkan apa? Bibir kemaluan itu bahagian juga daripada tubuhnya. Dan syafrah adalah tepi bibir kemaluan. Itu detailnya di situ. Walaupun tak kena pada, tak masuk dalam kemaluan, itu kena dekat tepi bibir ataupun dekat bibirnya. Itu yang dimaksudkan oleh salah satu pendapat. Al-Qadhi Iyad menguatkan pendapat yang terakhir, sedangkan Ibnu Daqiq al-Id memilih pendapat yang pertama kerana lebih dekat dengan pengertian duduk. Ungkapan di atas merupakan kiasan halus dari bersenggama. Jadi apa pun maksud-maksud ni semua adalah dia punya nak katakan satu je, iaitu daripada kiasan bersenggama, iaitu berjima'. Jadi macam mana pun positionnya, iaitu kalau dia bersetuju untuk berjima', atau dia nak buat sesuatu perkara untuk berjima', itu dianjurkan untuk mandi. Nanti kita akan tengok detail sampai tahap mana dia kena mandi. Seterusnya dikatakan summa jahadaha, kemudian mengerahkan kemampuannya terhadap wanita itu. Jahadaha berarti mencapai tingkat paling berat. Ada yang mengatakan bahawa artinya adalah bekerja keras dengan menggerakkannya, ataupun memforsir usahanya dalam melakukan hubungan intim. Jadi ada kat situ ada usaha. Ada usaha. Dalam riwayat Muslim daripada Jalul Syu'bah dari Qatadah dengan lafaz summajtahada, kemudian ia bersungguh-sungguh hingga kepayahan. Jadi Abu Dawud meriwayatkan daripada Syu'bah daripada Hisham sekaligus dengan lafaz wa alzaqa al-khitana bil khitani. Jika ia melekatkan khitan ke khitan perempuan. Ini menunjukkan bahawa jahada merupakan kiasan memasukkan kemaluan ke dalam vagina. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ibnu Abi Urwah dari Qatadah dengan lafaz yang ringkas, idzal taqal khitani faqad wajabal ghuslu. Jika telah bertemu dua khitan maka wajib mandi. Ini sesuai dengan judul bab. Seolah-olah penulis Al-Bukhari memberi isyarat pada riwayat ini sebagaimana kebiasaannya membuat bab sesuai dengan salah satu lafaz riwayat hadis dalam bab tersebut. Kerana itu antaranya para ulama mengatakan bahawa walaupun tak mengeluarkan air, tetapi bila dah bertemu dua khitan itu dah wajib mandi, ataupun itu dah dikatakan sebagai berzina, apabila dah bertemu dua khitan, dan tak disyaratkan untuk keluar air ataupun memasukkan air ke dalam kemaluan wanita. Jadi di situ adanya perbahasan secara detail tentang apakah yang dimaksud dengan bertemu ataupun melakukan mendatangkan tenaga yang berat untuk perbuatan tersebut. Jadi diriwayatkan juga dengan lafaz ini daripada Aisyah seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i melalui Sa'id bin Musayyib darinya, iaitu Aisyah. Di dalam sanadnya Ali bin Zaid, seorang perawi yang lemah. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini dari Al-Qasim bin Muhammad daripada Aisyah, di mana semua sanadnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari daripada Aisyah dengan lafaz wa massal khitanu al-khitana, dan khitan telah menyentuh khitan. Maksud menyentuh di sini adalah bertemu. Seperti diindikasi oleh riwayat Tirmizi dengan lafaz idza jawaza.
Ya apabila telah melampaui batas, iaitu masuk ke dalam. Menyentuh dalam hal ini tidak dapat difahami secara hakikat sentuhan, kerana kita tidak dapat mengatakan sentuhan jika kepala kemaluan lelaki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Ya apabila terjadi sentuhan saja antara kemaluan lelaki dan perempuan tanpa memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan, maka menurut konsensus ulama ijma' tidak wajib mandi. Boleh Maksudnya sentuh. Boleh jadi tak kalau dia sentuh kemaluan tapi tak masukkan? Boleh jadi. Dia kenakan aja, tapi masukkan itu satu perkara yang lain. Jadi itu ada perbezaan. Dia sentuh dengan menggunakan kemaluan, tapi tak masukkan ke dalam faraj wanita. Itu berbeza. Jadi kat situ je ada perbezaan pendapat, iaitu tapi menurut ijma' ulama iaitu tidak wajib mandi. Okey, tetapi yang ada walaupun dia nak masukkan, walaupun tak masuk semua tapi masuk sebahagian saja, itu dah diwajibkan mandi kerana adanya masuk di situ. Perkataan masuk. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan pengertian hadis di atas adalah bahawa wajibnya mandi tidak harus dengan keluarnya mani. Pendapat ini dikritik kerana bisa jadi yang dimaksud dengan kata jahada adalah mengeluarkan mani, sebab itulah yang menjadi klimaks dalam bersenggama. Namun hal ini dapat dijawab bahawa dalil yang mengatakan wajib mandi meskipun tidak keluar mani telah disebutkan dengan jelas pada sebahagian riwayat. Maka kemungkinan yang dikatakan di atas menjadi hilang dan tidak dapat diterima. Dalam riwayat Muslim daripada jalur Matar Al-Waraq dari Al-Hazan, pada akhir hadis ini disebut wa illam yanzil. Jadi dalam riwayat yang lain ada menyebutkan meskipun tidak mengeluarkan mani. Jadi demikian juga dalam riwayat Qatadah yang diriwayatkan daripada Abu Khaisumah dalam kitab tarikhnya daripada Affan, ia berkata Hammam dan Abban ia berkata kepada kami, Qatadah berkata kepada kami dengan hadis ini dan menambahkan anzil aw lam yanzil, ia mengeluarkan atau mani atau tidak. Begitu juga dengan Ad-Darqutni meriwayatkan dan mensahihkannya dari Ali bin Sahal bin Affan, dan seperti itu juga daripada Abu Daud At-Tayalisi yang menyebutkan daripada Hammad bin Salamah bin daripada Qatadah. Jadi kesimpulan daripada hadis ini bahawa adalah orang yang bertemu kemaluan lelaki bersama dengan kemaluan wanita walaupun tak keluar air, walaupun tak keluarkan air mani, itu telah diwajibkan mandi. Seperti mana yang telah dikatakan oleh Imam An-Nawawi, dengan apa yang telah dibahaskan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi dikumpulkan semua, jadi ijma' yang mengatakan itu adalah tidak wajib mandi. Tetapi berbeza dengan dia masukkan sebahagian dengan menyentuh. Beza tadi kita dah sebutkan bahawa sentuh saja tanpa memasukkan itu tidak wajib. Tetapi seandainya masukkan tapi walaupun tak keluar air mani, itu dah diwajibkan untuk kita mandi. Jadi itu bab yang penting untuk kita tahu bahawa sama ada kita perlu mandi ataupun tidak perlu mandi. Ataupun kalau kita sebutkan sebagai muqaddimah jima'. Kalau sebelum berjima' dia ada muqaddimah jima', betul tak? Dia ada orang, kalau kita sebutkan sebagai cumbuan, bercumbu. Adakah kalau kita bercumbu itu wajib kita mandi wajib ataupun tidak? Jadi itu kita katakan tidak wajib mandi selagi mana tidak bertemu dua khitan. Boleh tak? Jadi kalau kita baru jadi muqaddimah, lepas tu tak jadi ataupun kita ada urusan, lepas tu kita tidak meneruskan persetubuhan, itu nak kena tengok dia wajib mandi atau tidak. Itu berkaitan dengan air mazi. Kena tengok air mazi. Seandainya dia bercumbu dan air mazinya keluar, itu dia wajib untuk dia membersihkan. Tapi seandainya air mazinya tak keluar, maka tidak apa-apa. Kecuali kalau dia nak solat, dia kena wuduk. Jadi tak kena bersihkan, tak kena mandi. Tapi dia kena tengok adakah keluar ataupun tidak. Jadi kat sini kenapa dibahaskan secara detail? Para ulama membahaskan ini secara detail kerana ini sebahagian daripada agama. Bukan satu benda yang memalukan ataupun satu benda yang
yang tak payah dibahaskan kerana benda yang menjadi satu kemaluan. Menjadi satu kemaluan pula. Dia menjadi satu benda yang memalukan. Jadi Islam itu dia adalah sesuatu yang transparent. Nak tahu sesuatu itu nak kena kita bahaskan secara open. Dan tak boleh dia malu at last tak tahu hukum, maka dia tersalah. Ataupun dia tahu sepatutnya dia kena mandi, tapi dengan tak adanya ilmu dia tak mandi dah bertahun-tahun. Demikian rupa. Jadi ini merupakan musibah. Kerana itu awal-awal sekali Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum tauhid, tengok, sebelum tauhid je nak kena fa'lam dulu. Nak kena mengetahui, nak kena belajar dulu apakah itu tauhid. Apatah lagi dengan bersuci tubuh, apatah lagi dengan hukum-hukum taharah dan sebagainya. Itu haruslah kita belajar supaya kita tidak jahil terhadapnya. Okey. Bab 29, dan saya rasa itu bab yang terakhir dalam bab mandi. InsyaAllah itu kita akan sambung pada minggu akan datang. Lalu kita boleh buka pada syama'il kita. Okey, kita sambung di mana? Baju besi dah habis Dah start. Okey, kita tengok baju besi Rasulullah, betul tak? 90 89 lah. Okey, 88 belum habis. Muka surat 90, tapi yang nombor 89. Itu yang Melayunya. Okey, jadi kita tengok tentang sifat baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Zubair bin Awam qala kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'an fanahadha ila as-sakhrati falam yastati' fa aq'ada Talha tahtahu wa sa'ida an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta istawa 'ala as-sakhrah. Qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talha. Kita dah sebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, ia berkata pada hari peperangan Uhud. Peperangan Uhud pada tahun ke berapa? Ketiga Hijrah. Pada tahun ketiga Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai 2 buah baju besi. Underline tu, 2 buah baju besi, bukan satu je, tapi 2. Beliau berusaha naik ke atas bahu batu tetapi tidak sanggup. Kemudian beliau meminta Talha agar duduk di bawah beliau. Lalu Nabi SAW naik sampai di atas batu. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Talha telah wajib. Jadi kita dah sebutkan bahawa baju besi Nabi ada berapa semuanya? Ada 7. Yang pertama apa? Yang pertama rasuk pedang ke baju besi? Pedang tak sama dengan baju besi. Belum sebut saya belum sebut. Dah 2. Apa dia yang pertama? Zatul Fudul. Ingat tak? Yang pertama baju besi Nabi itu adalah Zatul Fudul. Dan Zatul Fudul ini
beratnya adalah 30 sa'. 30 sa' tahu? Sa' yang kita dah tunjukkan dulu tu, satu bekas tu. Tu satu, dia sama dengan 30 berat dia. Itu satu. Nama dia Zatul Fudul. Nombor dua yang kita dah sebutkan apa? Zatul Wishah. Betul tak? Zatul Wishah. Itu nombor dua. Nombor satu Zatul Fudul, kedua adalah Zatul Wishah. Ketiga adalah Zatul Hawashi. Zatul Hawashi. Dia semua banyak zat ni. Pertama tadi Zatul Fudul, kedua Zatul Wishah, ketiga Zatul Hawashi. Nombor empat, nama dia adalah As-Sa'diyah. Sa'diyah. Nombor lima, nama dia adalah Fiddah. Fiddah, silver. Nama dia adalah Fiddah. Nombor enam adalah Al-Batra. Batra, ataupun ada yang sebutkan Batara. Nombor tujuh adalah Al-Khiznaq. Kha, Zai, Nun, Qaf. Al-Khiznaq. Okey, jadi ini adanya 7 baju besi Nabi SAW. Tetapi pada peperangan Uhud Nabi pakai berapa? Pakai 2, subhanallah. Itu nak menunjukkan bahawa Nabi pun ambil jalan berhati-hati. Iaitu memakai bukan 1, malah 2 lagi. Dan 2 tu berat kering. Pada hari peperangan Uhud, Rasulullah SAW memakai 2 buah baju besi. Okey, jadi dalam 7 tu, yang 2 tu mana satu yang Nabi pakai? Tulis yang Nabi pakai itu Zatul Fudul. Yang pada waktu peperangan Uhud, Nabi memakai Zatul Fudul dengan Fiddah. Ada 2 yang Nabi SAW pakai. Yang pertama Zatul Fudul dengan Al-Fiddah. Jadi dia pakai double lah. Dia pakai double. Satu Zatul Fudul, lagi satu Fiddah dekat atasnya. Dan tujuan dia memakai baju besi untuk apa? Untuk protection lah. Untuk protection daripada serangan pedang, dan semuanya lah. Okey. Jadi seterusnya beliau berusaha naik ke atas batu tapi tidak sanggup. Beliau berusaha naik ke atas batu tapi tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Tulis kat tepi tu, kerana ketinggiannya. Kerana ketinggian, bukan ketinggian Nabi, tapi kerana ketinggian batu tersebut. Yang pertama ketinggian, kerana kedua kerana beratnya baju besi itu. Kita dulu dah masuk NS tahu bagaimana nak kena lari dengan 25 kilo. Dia punya bag dan sebagainya, dia punya weapon. Itu je dah berat. Jadi yang ini pada zaman Nabi SAW itu baru baju besi, belum topi besi, belum pedang, belum alat-alat yang lainnya. Itu baru baju besi je nak dekat 30 kilo. Yang lainnya itu campur-campur tu. Pasal Nabi SAW nak naik, nak panjat tu tinggi, tapi itu dah tinggi satu, campur beratnya lagi. Kemudian beliau minta Talha. Jadi tengok kat footnote kat bawah tu 145. Talha bin Ubaidillah Al-Qurashi merupakan salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira dengan masuk syurga. Underline, masuk syurga. Diberi kabar gembira untuk masuk syurga. Dan salah seorang dari 6 orang Ashabus Syura. Apa maksud Ashabus Syura? Ini adalah 6 orang Ashabus Syura, di mana bila Nabi SAW berpergian, dia akan jadi Ashabus Syura. Maksudnya ahli mesyuarat. Orang yang boleh keluarkan hukum ataupun keluarkan perintah. Begitu juga dengan setelah kematian Nabi. Waktu nak dilantiknya
Osman. Dia antaranya Talha menjadi Ashabus Syura, ahli majlis mesyuarat. Talha terbunuh pada peperangan Jamal. Jamal ni apa? Unta. Pada peperangan unta. Talha perangan unta ke? Peperangan Jamal itu adalah antara persengketaan antara Ali dengan 3 sahabat. Siapa? Ali berbeza pendapat dengan Aisyah. Lagi satu Talha, lagi satu Zubair. Okey, jadi ini tiga sahabat. Jadi apa peristiwanya? Sebenarnya Talha tu tak ada masalah pun bila dia dah berdepan dengan Ali. Bila Ali dah depan dengan Talha, maka Ali nasihatkan Talha, wahai Talha, sesungguhnya kita pada zaman Nabi SAW, waktu Nabi masih hidup, Nabi dah janjikan engkau itu syurga. Dan dia dah cakap baik-baik, dah bincang. Lepas tu dah okey lah. Lalu Talha pun balik dan dia tak jadi nak perang. Tu bagusnya Talha. Jadi bila adanya tahkim ataupun adanya mereka dah bersetuju untuk tak nak perang, jadi siapa yang sakit hati? Orang yang bunuh Osman. Pasal orang yang bunuh Osman itu, dia kan dah bunuh Osman. Jadi mereka bergaduh ni pasal dia lah. Pasal dia orang nak cari dulu siapa bunuh Osman ataupun kita nak lantik pemerintah dulu. Itu pasal mereka berbeza pendapat. Jadi orang yang bunuh Osman tu ada dekat dalam tentera Ali. Lalu bila dia tengok Talha ni tak jadi untuk perang, lalu dia balik ke belakang, lalu datanglah satu panah daripada belakang, itu kena dekat kaki Talha. Waktu kena kat kaki Talha, dan tak lama lagi Talha mati. Jadi itu subhanallah, itu antaranya Talha dah dijanji syurga. Talha telah dijanjikan syurga. Jadi itu pada peperangan Jamal. Pada beliau berusia 64 tahun pada tahun ke-32 Hijriah. Terjadinya peperangan itu pada tahun ke-32 Hijriah. Lalu Nabi SAW minta Talha agar duduk di bawah beliau. Lalu Nabi SAW naik sampai di atas bahu. Jadi dia minta Talha jadi tangga lah, supaya dia angkat Nabi SAW dan Nabi dapat naik ke atas. Lalu tengok itu Nabi SAW janji ataupun dah diberitahu bahawa Talha itu akan masuk ke dalam syurga seawal 3 Hijrah. Nampak? Dan dia mati bila? 32 Hijrah. Subhanallah. Jadi ini antara mukjizat Nabi SAW yang Nabi tahu tentang apa yang adalah Allah tetapkan kepada para sahabat. Antaranya, tak semuanya, tapi antaranya. Jadi itu antara keagungan Talha. Keagungan Talha. Jadi bila itu naik ke atas bahu beliau, lalu aku mendengar. Siapa tu aku? Zubair. Zubair bin Awam. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Talha telah wajib. Itu telah wajib apa? Mandi wajib ke? Talha telah wajib, itu maksudnya adalah, erti kalimah telah wajib, iaitu dia adalah wajib berhak memperoleh syurga. Allahu Akbar. Kalau kita dah seawal umur kita 15 tahun, contohlah kita dah telah dijanji syurga, apa kita buat lepas tu? Tidur je lah. Dah confirm dah dijanji syurga, buat apa nak amal lagi? Tapi subhanallah, tengok fahaman para sahabat tentang bila seorang tu telah dijanji syurga, bukanlah bermaksud mereka dah boleh tidur ataupun mereka dah boleh tak payah buat amal. Sampai mereka yang dijanji syurga, itu Abu Bakar, Umar dan semuanya, kita tengok amalan mereka lebih lagi daripada yang sebelumnya. Jadi apatah lagi kita yang entah syurga atau neraka, wal'iyazubillah. Ini dah malas. Tapi kita tengok orang yang dah dijanji syurga, itu kena tambah lagi amalan dia. Seperti mana kita tengok Abu Bakar, seperti mana kita tengok Umar, seperti mana kita tengok Osman. Dan kita tengok orang katakan Talha dengan Ali bergaduh. Jadi orang-orang Syiah memainkan sentimen, mereka ni bergaduh. Tapi kita tengok dalam peperangan Uhud, Talha, Nabi SAW katakan dah dijanji masuk syurga. Begitu juga dengan Ali radhiyallahu anhu pun telah dijanjikan masuk syurga. Malah Uthman pun telah dijanjikan masuk syurga ketika Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud. Yang Nabi dah katakan bahawa akan adanya 2 orang yang mati syahid, iaitu Umar dan Uthman.
Okey, jadi ni semua, dan kita kena tahu bahawa walaupun orang tu baik, tak semestinya akhirnya dalam keadaan baik. Mati kena bunuh, baik tak? Nampak macam tak baik lah. Ataupun mati aksiden, baik tak? Baik. Mati aksiden baik tak? Susah tu nak jawab. Baik ke tak baik? Nampak macam tak baik tapi baik. Wah, dah macam Nabi ni tahu. Okey, dia macam ni. Mati dia aksiden ke, mati dia lemas ke, mati dia apa ke, itu tak menjadi mizan ataupun tak menjadi timbangan untuk kita cakap baik atau tak baik. Kita tengok Umar, Osman, itu sahabat yang teragung, tapi dia dibunuh dengan kejam. Nampak macam tak baik tapi sebenarnya baik. Betul tak? So aksiden, nak tahu dia baik atau tak baik, itu Allah je yang tahu. Jadi tugas kita, tak payah nak hukum orang. Tugas kita tengok mati, kita doakan dia, cukup. Cukup, sama ada baik atau tak baik. Dan walhal, orang yang mati syahid sendiri tak boleh kita katakan confirm masuk syurga. Kan ada hadis yang Imam Bukhari meriwayatkan bahawa ada orang yang mati dalam peperangan, sementara dia seorang yang gagah, tapi bila ditanya, ya Rasulullah, di manakah tempat sahabat ni? Nabi katakan di neraka. Jadi itu orang yang mati syahid. Jadi tugas kita sekarang ni adalah bukan menghukum orang. Kita tahu orang tu mati dah, apa-apa saja dah terputus antara dunia dengan dia, maka kita doakan dia, itu lebih aula. Jadi kat situ kita tengok bahawa hadis ini adalah hadis yang agung, yang ada beberapa faedah. Yang antaranya adalah dijaminnya syurga bagi ahli-ahli syurga, antaranya sahabat Nabi SAW. Yang antaranya juga faedah kita boleh ambil bahawa adanya Nabi SAW baju besi. Dan ada juga baju besi yang Nabi SAW beli daripada orang Yahudi. Ingat tak? Ini antaranya yang Nabi beli itu Zatul Fudul. Yang Nabi SAW beli itu yang nama dia Zatul Fudul, beli daripada orang Yahudi. Dan itu cakap tentang orang Yahudi ni, dia banyak sebenarnya hukum-hukum di bawah itu. Tapi mungkin kita boleh bahas lain kali ni kerana masa tidak mengizinkan. Wallahu taala a'lam. Lalu kita tengok hadis yang seterusnya, Anis Sa'ib bin Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'an qad zahara bainahuma. Daripada As-Sa'ib bin Yazid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari peperangan Uhud memakai dua buah baju besi secara bersusun. Apa maksud secara bersusun? Secara berlapis. Secara berlapis. Jadi itu ada menguatkan hadis yang sebelum ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan dan memberi kita kecintaan kita lebih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau Nabi itu yang sendiri pergi perang, apa alasan kita untuk tak pergi masjid? Kalau Nabi itu pergi berperang, susah payah, berani mati kita katakan. Tapi kita ni belumlah sampai tahap nak kena pergi perang, tapi pergi masjid je dah berat. Allahu Akbar. Nampak? Itu kita kena muhasabah diri. Kalau Nabi bersusah payah untuk menegakkan Islam, kenapa kita ambil sambil lewa? Kenapa kita malas nak belajar? Kenapa kita tak cuba untuk meningkatkan solat kita dan kekhusyukan kita? Jadi mudah-mudahan dengan belajarnya kita tentang Nabi, kita akan lebih cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita syafaat baginda alaihi salatu wasallam dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah kita sambung khususnya pada minggu akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khatimah. Dah baca doa pagi belum? Kita bacakan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita sebentar lagi dalam keadaan husnul khatimah, dan dalam keadaan Allah akan masukkan kita ke dalam syurganya Firdausil A'la minal jannah. Amin ya rabbal alamin.
InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.